Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sahabat-sahabat semua. Hai, selamat datang saya ucapkan ke Lalili Live. Alhamdulillah hujan sekarang ni. Tempat saya tengah hujan, lebat gila. Saya tak tahu korang dengar ke tak suara saya ni. Harap-harap okey lah Okay, so saya nak ucapkan selamat datang Terima kasih pada yang join session Lalili Live kita hari ni. Thank you so much. Dan mungkin ada yang first time. Siapa kat sini first time sini? Mungkin yang first time masuk ke page Lalali. Hai, saya ucapkan selamat datang. Nama saya Hasnul, bersama wife Sal. Kita orang sama-sama create Lalali untuk bantu semua semua usaha suri rumah yang kat luar sana yang terkesan, ataupun abang-abang yang dah diberhentikan kerja untuk mula buat bisnes. Start dari rumah. Okay, dari rumah aja, tak apa. Faham kan? Of course lah kan, sekarang tengah COVID tengah menggila. Betul tak? So takkan kita nak keluar sana sini, sana sini. So kita duduk rumah aja. Kita duduk rumah aja, tapi kita bukan duduk saja-saja kita buat duit, duduk buat duit. Thank you so much pada yang join live kita hari ni. So korang okey ke okey ni? Okey tak? Boleh komen tak situ? Just nak tahu okey ke tak okey. Dan kalau boleh kalau boleh cuba komen situ. Saya nak tahu dari mana. Nak tahu juga korang duduk mana, apa yang join live ni, korang duduk mana ni sebenarnya. Dan adakah tempat korang hujan juga? Sebenarnya kat tempat saya ni lama tak hujan. Hujan pun sekejap lepas tu stop. So pokok kat depan rumah tu kenalah menyiram-nyiram sendiri. Letak tandah air kena siram lah. Kalau hujan senang, kita tak payah siram kan. So itulah punca dia kenapa kita perlukan hujan. So apa nama ni, siapa dekat sini yang buat bisnes? Boleh tak saya tahu siapa yang buat bisnes? Berapa ramai yang buat bisnes kat sini? Cuba angkat tangan. Korang tak boleh angkat tangan lah kan. Boleh komen situ. Saya, I. Siapa yang kat sini buat bisnes? Cuba komen I. Especially masa PKP ni saya tahu makin ramai yang start buat bisnes, tapi result tu mengecewakan. Leader aku cakap buat bisnes ni, barang ni stok stok panas lah kan, hot stuff lah, hot set lah, apa semua. Tapi bila kejual saya tak ada orang nak beli. Wak kena babe ke ni? Wak kena ke? Mesti ada yang perasaan macam tu kan. Rasa macam kenapa tak boleh buat bisnes? Kenapa tak boleh go? Asal lah tak ada sale. Mungkin Alhamdulillah, kira antara yang hebat, ada orang PM chat PM tiba-tiba cakap. Lepas tu bila kita cakap okey, harga dia sekian. Lepas tu orang cakap okey. Lepas tu hilang. Just blue tick je yang tinggal. Blue tick bermain-main di fikiran. Bila orang ni nak reply, nak beli ke tak nak beli, siapa ada perasaan ataupun masalah macam ni. So apa yang saya nak buat ni, saya tak kisah you all buat bisnes apa tak kisahlah buat bisnes apa, untuk pastikan korang boleh buat duit. Saya kesian usahawan-usahawan yang saya faham struggle kita sekarang makin lama makin mencabar kan. Langit tak selalunya cerah, hujan tak selalunya saya tak ingat lah pantun dua kerat kan. Tu sebenarnya lagu tau. Langit tak selalu hujan. Tak apa, saya pun tak tahu lah. Saya ni fast pantun kurang sikit lah kalau pantun kurang sikit, bagi saya main game tak apa, saya boleh. Ataupun komik-komik boleh lah. Tapi itulah dia mengatakan bahawa sekarang ni ramai diuji. Yang sedihnya, kalau kita buat bisnes tapi kita tak belajar. Semua benda kena belajar, betul tak? Siapa kat sini bawa kereta, ada lesen kereta tapi dia tak belajar pun, confirm kena saman. Sebab tak mungkin kau pandai bawa kalau kau tak belajar. So kena belajar, dan bukan belajar dengan orang sebarang juga. Kena belajar dengan orang yang ada certified, yang ada lesen untuk mengajar orang, facilitator orang. So itu penting kan. So takkan kita tak boleh belajar kat situ. So kalau kita nak bawa kereta pun kena belajar. Of course lah, lagilah kalau kita buat bisnes, lagilah penting kita belajar. So saya nak ambil kesempatan ni, saya nak buat satu macam shout out kepada semua usahawan yang malas belajar. Please ubah. Boleh tak saya cakap macam tu? Please ubah. Belajarlah. Tak susah. Saya faham nak belajar. Yelah, kita kan zaman sekolah dulu dah pernah belajar. So dah kerja kita malas belajar dah. Sebab macam buat apa aku nak belajar lagi? Aku dah belajar banyak kot dulu. Algebra lah, algoritma lah, teorem Pythagoras, apa lagi kita belajar dulu.
heat transfer lah, apa, condensation lah, molecule lah. Ini zaman you lah Saya suka, teringat balik zaman belajar dulu dia cakap ni. Molecule, siap buat final year project. So bila kita dah habis tu, kita rasa macam yes, aku dah bebas kan. Tapi kita mula buat bisnes, tapi satu apa yang kita belajar kat sekolah kecuali marketing. Saya ada belajar marketing dulu tau. Dekat universiti saya ada belajar marketing, dan itu antara subjek yang saya sangat suka. Saya ada banyak kenangan best dengan subjek tu, subjek marketing. Saya applied science dekat UiTM, applied science, sains gunaan tau. So apa budak saintis nak buat marketing kan. Tapi memang ada kelas marketing. Mungkin dia nak galakkan budak-budak UiTM ni buat bisnes lah. Mungkin lah, saya pun tak tahu. So marketing antara benda subjek yang saya paling suka, dan cikgu dia pun yang paling best. Kita ada buat macam-macam presentation tau. Ada presentation pasal presentation apa tu pasal komputer. So ada, kita buat set, siap buat edit presentation slide. Kawan saya seorang jadi Steve Jobs, seorang lagi jadi Bill Gates. So memang best masa tu. So itu yang kita belajar dulu. Dan sebenarnya apa yang saya belajar tu saya pakai tau sebenarnya dalam bisnes. Memang ada benda tu pakai. Contoh distribution channel, macam mana kita nak buat marketing, apa benda yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi lagi skema lah. Korang belajar kat buku dia tebal ni buku marketing masih kat YouTube tebal ni. Saya pun memang tak habis lah baca. Cikgu pun, lecturer pun belajar sikit. Lepas tu sikit ada a few pages je. Tapi memang sangat powerful. Saya tak tahu buku tu ada ke tak. Mungkin ada somewhere saya simpan tu. So thank you so much pada yang join. Saya nak minta bantuan kalau boleh bantu saya like, share. Share pada kawan-kawan kita, especially yang buat bisnes tapi masih jam, tak boleh nak buat sale kan. WhatsApp orang blue tick. Lelah dia blue tick, dia ter-WhatsApp terus. Terberasap lah dia, dan dia pun stop buat bisnes sebab kecewa. So jangan sampai jadi macam tu. So saya mohon jasa baik korang tolong share dengan kawan-kawan kita, ataupun tag nama dia, supaya dia boleh dapat tahu benda ni. Dan at least lah daripada kosong sale dapat tambah satu extra sale pun alhamdulillah sangat. Alhamdulillah sangat. Dan mungkin itu pun sebab korang share. Bila korang share, alhamdulillah, pahala kita macam ni tau. Saya ada tajuk dia ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni satu benda yang asset yang kita senang nak transfer dengan orang yang tak melibatkan duit. Macam ni lah Alhamdulillah kan. Kita share apa yang kita tahu supaya kita boleh bantu orang yang tak tahu. Tapi dia nak tengok ke tak tengok, of course lah, terpulang lah kan. Tapi kita buat bahagian kita share. Dan kalau dia buat dan dia pakai, implement apa yang kita share kan, of course pahala tu datang, jariah tu datang. Itu yang mak ayah saya pun selalu beritahu, Sifu saya pun beritahu, Sifu Najib selalu share, Dr. Azam selalu share. Ini pahala yang kita takkan dapat kan. Bayangkan Siti Sarah kan, dia kan ramai team apa semua. So dia ada ramai orang, dia bagi inspiration. Setiap inspiration dia yang kita pakai, yang kita guna, yang kita ingat, ada pahala dia. Dan pahala tu sentiasa mengalir mengalir. Dia macam sungai lah. Selagi orang amalkan benda tu, dan selagi orang sampaikan kepada A sampaikan kepada B kepada C, semua dapat. So dia unlimited resource of pahala. So korang tak nak ke jadi orang yang menyebarkan pahala? Share benda yang baik, insya-Allah pahala tu akan datang balik kat kita. Rezeki pun akan datang balik kat kita. Tak adalah semestinya duit, mungkin dalam betul-betul lain. Kesihatan, anak sihat, anak cerdik, anak pandai, tak kena COVID kan. So itu benda-benda rezeki yang kita tak nampak. So thank you so much. Belanja like. Alright, so kita masuk kepada apa yang saya nak share. 3 tips close sale. Saya perasan benda ni, dan bukan dekat orang lain. Kadang tim kita sendiri pun, tim lalui pun ada masalah dan kesukaran nak buat sale. Saya faham dia tu. Okay, saya faham dia tu. So that's why saya buat session ni. Saya harap korang take note jangan sekadar dengar bukan sekadar dengar, lihat bukan sekadar lihat, take note dekat otak, tulis dekat tangan, letak dekat hati, dan apply. Apply. Bila kita apply benda tu, insyaAllah, memang of course lah, mungkin kita tak boleh apply 100% kan. Siapa kat sini hebat, dengar sekali terus boleh apply 100%. Saya ni slow learner lah. Saya tak boleh buat benda tu. Saya kalau nak dengar benda tu, saya kena dengar a few times, banyak-banyak kali, baru saya boleh hadam untuk saya buat tindakan. Okay. So kalau tak, saya memang tak faham, saya hentam je, memang hentam lah labu. Memang ke laut.
So that's why saya harap korang boleh tulis. Tulis sebab benda ni insyaAllah saya yakin dapat bantu korang macam mana benda tu bantu saya. Okay. So first thing, okay, apa benda yang kita kena take note dalam WhatsApp? Kan? So ada kat sini tak yang tak pernah tahu WhatsApp tu apa? Ada tak? Cuba komen tu. Kalau yang tahu tolong komen tahu WhatsApp tu apa. Kena ingat WhatsApp ni adalah salah satu media sosial sebenarnya. Sebab tu dia ada WhatsApp status. Dia ada WhatsApp status lah, ada broadcast lah. Dia salah satu media sosial punya tools. Dan alang-alang media sosial dia jadi satu communication tools yang semua pakai. Yang ramai pakai kan. Siapa kat sini tak pakai WhatsApp? Semua pakai WhatsApp. Dalam dunia, Malaysia antara negara yang paling banyak pakai WhatsApp dalam bisnes. Antara negara yang besar. China tak pakai, China dia tak pakai WhatsApp, dia pakai WeChat. So that's why Mark Zuckerberg dia beli WhatsApp dan dia jadikan WhatsApp business untuk bantu korang ni lah. Yang nak buat sangat bisnes pakai WhatsApp, ambil dia bagi WhatsApp business. So gunakan benda tu. Alright, so gunakan WhatsApp business untuk bantu kita. Tapi ingat benda ni, bila kita cakap media sosial, so kita kenalah bersosial macam manusia. Dia ramai orang macam ni tau, dia terskema. Bukan salah dia pun, sebab dia ingat macam WhatsApp ni asal dia dengan customer je kena buat ayat skema. Hai cik, terima kasih di atas kehadiran cik ke kedai kami. Terima kasih atas pertanyaan cik ke kedai kami. Terima kasih, saya doakan cik sihat. Dan kami mempunyai beberapa produk yang sangat bagus untuk bantu selesaikan masalah cik. Itu ayat robot ataupun ayat pakar kesusasteraan Malaya. Itu ayat robot, ayat yang agak skema, yang boleh menyebabkan orang yang dengar tu pun cabut lari. Sebab dia pun cakap, apa benda ni? Dia rasa macam, aku cakap dengan robot ke manusia? Aku cakap dengan robot ke manusia ni? Jangan sampai customer kita cakap macam tu sebab itu menunjukkan bahawa kita sangatlah robot, sangatlah stiff. So kenalah buat ayat macam manusia. Hai, apa khabar cik? Boleh saya tahu siapa nama? Saya Hasnul dari Rawang. So orang tu pun bagi tahu nama. Oh, sedaplah nama. Apa kita boleh pujilah dia, sedap nama ke apa kan. Kita cuba cari common ground semasa conversation. Dan jangan pakai, kalau boleh kurangkan cakap pakai cik ataupun puan. Pakai sis kalau perempuan. Kalau lelaki bosku ataupun abang, ataupun nama dia terus pun tak apa. Contoh dia cakap, hai saya Ali. Oh, hai Ali. Ali, kalau Ali nak tahu, kita ada 4 produk yang bagus untuk Ali. So kita bagi tahu produk apa contoh. So Ali boleh bantu kita. Ali boleh bantu kita. Kita boleh bantu Ali dengan mudah bila kita interact dengan dia secara macam kita deal dengan manusia. Kan? Secara mudah, secara simple macam tu. So that's why saya suka kalau korang ubahlah ayat tu. Kena buang keskemaan tu sementara. Kalau rasa nak skema juga, simpan, cakap dengan wife skema tak apa. Tapi dengan customer jangan. Sis ke, puan ke, cik ke, akak ke, bro ke, brother ke, bosku ke. So ni tools yang bagus untuk kita gunakan. Sebab kita nak buang gap tau dengan customer. Dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. So the only way yang mudah dan cepat untuk kita break the ice adalah dengan panggilan. Sebab tu korang kena tanya nama. Siapa kat sini tak tanya nama langsung bila deal dengan customer yang dia tak tahu? Terus bagi harga, harga. Memang meninggal, orang tu pun lari. Kita pun pelik, apa hal aku kena blue tick ni? Sebab kita tak deal dengan dia secara manusiawi. Kan? So please lah tanya nama dia dulu. Lepas tu kita gunakan nama dia kalau boleh. Lagi kerap kita pakai nama dia, InsyaAllah lagi dekat dia rasa diri dia dengan kita. Itu yang saya guna selama ni. Memang benda tu sangat bagus dan sangat berkesan. Kalaulah dia tak beli pun, at least dia dah hilang satu gap. Kan kita ada banyak blog kan dengan customer yang kita tak pernah kenal. So bila kita guna bahasa kita cakap nama dia, satu blog tu dah hilang. Satu blog dah hilang, dan lepas tu insya-Allah lebih mudah kita nak buat sales. Okay? Siapa faham benda tu? Boleh komen tak situ faham? Saya nak tahu. Dan saya nak check juga suara saya okey ke tak. Saya lupa pula nak check tadi. Suara saya okey ke okey ni? Sebab hujan tengah lebat ni, so saya harap suara saya tak mengganggu lah penyampaian ni. Dan mungkin kalau korang rasa suara tak jelas, tolong komen tak jelas. Boleh Okay. So itu adalah benda yang penting.
Okay, dan kalau nak lagi sempoi, pakailah bahasa campur-campur. Mix, remix. Remix yo bro. Abang nak try ya. Try tu bahasa Inggeris. Abang nak try tak pakai ni dulu? Bang, saya nak tanya. Dah lama ke ada isu ni? Tak ada BI. Apa yang ada BI mix Serius bang, power gila. Power gila. Power bahasa Melayu, gila tu bahasa Melayu. Power bahasa Inggeris, gila tu bahasa Melayu. So kita boleh guna ayat campuran nak menunjukkan bahawa kita santai, kita chill. Boleh tak macam tu? Okay? So start hari ni, please tukarlah ayat-ayat kita daripada skema, daripada apa panggil tu, robotik sangat kepada lebih manusia dan lebih santai. Dan saya nak bagi satu tips tau. Tips ni power, memang saya pakai sampai sekarang. Salah satu cara untuk hilangkan kesekemaan ayat tu adalah dengan membuangkan depan punya perkataan, depan punya ayat tambahan dengan belakang. Contoh apa saya bagi satu contoh Terima kasih sebab sudi. Okey, membeli belah. Terima kasih sebab sudi membeli belah dengan kami. Contoh, kita buat ayat membeli belah. So, membeli, tu, perkataan tu menjadikan dia skema. Dan membeli belah tu memang of course lagi skema lah. Kita kena cakap terima kasih sebab shopping dengan kami. Ayat manusia. Kan? Ataupun, ini boleh mengelakkan kita sakit. Contoh. So, untuk bagi dia ayat dia, ini boleh mengelakkan kita sakit. So kita ubah jadi ini boleh elakkan kita sakit. Buang depan tu. Tu mengelakkan tu, buang tinggal elakkan kita sakit. Ini boleh elakkan kita sakit. Ayat tu lagi simple tak? Ini boleh mengelakkan kita sakit. Ini boleh elakkan kita sakit. Tu membuatkan ayat tu jadi lebih santai dan lebih senang orang nak baca dan lebih ringan. Dan benda ni tolong take note tulis, dan korang boleh fikir macam-macam ayat. Menyihatkan. Jangan boleh cakap ini boleh menyihatkan cik, ini boleh sihatkan cik, ini boleh sihatkan bro, ini boleh sihatkan sis. Anak-anak demam, cuba pakaikan tak boleh, tak okey, tak sesuai. Korang kena try lah tengok ayat apa. Kalau bagi saya ayat, mungkin saya boleh try santaikan. Tapi itulah picture dia macam tu yang saya nak sampaikan, bahawa kita cuba simplekan dan santaikan ayat kita supaya lebih mudah orang nak panggil apa tu? Lebih mudah orang nak deal dan berurusan dengan kita. Okay, so tu tips nombor 1. Okey ke okey ni? Dah share ke belum ni? Please bantu saya untuk share. Itu ayat, tips nombor 1. Guna ayat santai, ayat marhain, BM campur BI pun tak apa, tak ada masalah. Okay, so nombor 2 apa yang saya nak bagi tahu adalah emoji. Thank you sudi join semua, thank you so much. Emoji. Okay, emoji tu tak emoji yang gambar muka senyum, muka marah, muka masam. Sekarang ni emoji dah jadi stiker. Then stiker macam-macam stiker. Ada siap yang stiker yang boleh bergerak tu. So stiker yang boleh bergerak tu semua, itu adalah tools tau. Itu bukan saja-saja Facebook letak. Itu sebab Facebook nak nampakkan kita lagi mesra. Bukan Facebook je lah, WhatsApp pun ada kan, untuk jadikan kita lebih mesra dengan customer kita. So bila kita share benda tu, kita tunjuk video stiker ataupun GIF tu, customer akan rasa macam dia ni macam happy lah, happy go lucky lah kan, santai lah, macam abang adik lah. Sebab kita pakai stiker, selalu kita pakai stiker ni gambar gelak-gelak ke, gambar senyum ke, gambar marah ke, kita pakai dekat orang yang rapat dengan kita. Tu psikologi dia. Tapi bila kita guna pada customer kita akan automatik rasa macam, aku boleh santai lah dengan dia ni. Boleh buat stiker gila-gila, ada stiker yang macam pelik-pelik kan, ngarut-ngarut kan, apa boleh juga. Tak apalah, tak payah nak kita formal sangat dengan dia. Ini salah satu cara besar dan bagus untuk breakkan ice yang ada. Okey tak setakat ni? Right, so dan saya nak beritahu, stiker ni walaupun saya suruh letak emoji, jangan overuse. Kerana ada orang juga, kalau setiap ayat dia tu ada stiker, ada gambar, ada emoji, ada setiap ayat. So kalau kita overuse, guna banyak sangat, memang ke laut lah kan. Memang ke laut. So saya harap korang gunakan emoji tu berpada-pada.
Jangan terlampau guna banyak sangat sampai customer pun naik meluat. Dia ni gedik dah dapat gedik pula. So that's why, sebab tu dalam Islam pun sama kan. Allah cakap kita untuk wasatiyah, bersederhana, relax, cool. Jangan over sangat, jangan kurang sangat, biar di tengah-tengah. Yang tengah-tengah itulah yang terbaik, insyaAllah. Okay, boleh dapat poin nombor 2 ni. Emoji. Saya suka emoji. Saya suka stiker yang kat Telegram banyak stiker yang bergerak-gerak kan. Memang cantik, serius. Korang kena try stiker Telegram. Dan korang boleh ambil gambar, letak stiker yang bergerak tu, dia jadi GIF. Nampak tak? Hebat tak Telegram? Saya tak tahu, saya memang respect Telegram sekarang ni. Dia memang makin power. Tapi malam ni saya nak cerita pasal WhatsApp. WhatsApp pun saya rasa ada juga stiker yang bergerak, dan korang boleh gunakan. Dan cubalah cari stiker-stiker yang berkaitan dengan bisnes kita kan. Kadang saya nampak ada stiker yang macam muslimah kan, kita banyak ada yang buat jual kat perempuan ni. So ada stiker muslimah, cakap nampak pun tu, komen tu, dia tunjuk gambar kartun lah, gambar kartun tunjuk kat atas tu, cakap betul tu, cik dah post, dah COD, semua ada stiker. So gunakanlah benda tu. Okay. So jangan skema sangat, tak ada emoji, nanti orang cakap macam Mamat ni skema habis pula ni. So dia start cari seller yang lagi santai, kita dah meninggal melopong. Okay. So gunakan stiker sebaik yang mungkin, jangan lebih-lebih, cukup sekadar bersederhana. Okay. Kalau dalam satu ayat tu, jangan letak lebih daripada 2, satu je cukup. Satu stiker je cukup. Okay, kadang-kadang kita buat ayat, lepas tu buat senyum okey lah, takkan buat senyum, lepas tu love, lepas tu ada gambar muka orang macam buat comel-comel lah. Tak nak lah macam tu kan, orang cakap gedik. Betul tak? Gedik. So kita tak nak cakap gedik. Kita buat bisnes secara bagus, secara profesional, tapi secara santai. Okay, sebab zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Tak ada. Orang sekarang memang ayat-ayat pun terimas, kipas susah mati kan. Ayat-ayat yang santai-santai. So macam tu yang kita nak. Okay. Alright. So thank you so much pada yang join, pada yang komen. Saya minta maaf sebab saya tak nampak korang punya komen. Saya tak tahu, saya dah banyak kali dah bukan format phone, delete Facebook, install balik Facebook. Kadang ada, kadang tak ada, kadang tak ada. Malah nak buat apa-apa, tak apa, kita layan je. Thank you so much. So seterusnya adalah tips nombor 3. Macam mana kita nak close sale WhatsApp dekat close sale dekat WhatsApp. Tips nombor 3 adalah kita kena ingat, ini niat. Kenapa saya letak hujung? Sebab saya nak korang ingat yang hujung sekali ni. Sebab walaupun benda ni yang first, tapi yang hujung ni korang kena ingat. Niat kita adalah untuk hilangkan kerisauan customer. Bukan niat kita nak habiskan stok kita yang berlambak kat belakang tu, yang mungkin ada 30 botol tu, yang dah 4 tahun tak keluar tu. Kita duk fikir, macam mana aku nak keluarkan 40 botol ni, dah 4 tahun tak terjual. Bukan macam tu. Jangan macam tu. Niat kita adalah kita nak bantu customer kita. So bila jadi nak bantu customer, bila korang jawab WhatsApp tu, anggaplah diri korang ni adalah seorang doktor. Doktor apa? Doktor cinta. Bukanlah. Doktor apa? Doktor lah. Doktor yang kat hospital, doktor sakit puan ke, doktor gigi ke apa ke. Apa dia buat? Kita akan jumpa dia dulu kan. So anggapkan korang ni doktor, customer ataupun prospek yang datang tu adalah terputus sekejap kita punya lampu dah blackout dah ni. Sekejap. Tak apalah. Hilang satu lampu. Tapi tak apa, itu bukan masalah yang besar. Sekejap saya nak adjust sekejap. Tak apa, benda kita buat. Okay, clear Alright. Okay, so anggapkan kita ni doktor. Kan doktor, bila kita jumpa, dia tak cakap, okay, saya punya ubat harga RM60. Padahal member tu tak cakap lagi, bang, doktor, saya sakit apa ni, saya tak cakap lagi ni. Macam mana doktor dah tahu? So korang kena jadi macam tu. Jangan orang WhatsApp je, hai, kita ada produk ni boleh pakai untuk ni, kita harga dia macam ni, dalam dia ada ni. So orang tak nak tahu. Sebab bukan orang tak nak tahu, mungkin dia nak tahu, tapi dia nak luahkan dulu apa masalah dia. So kita kenalah jadi orang yang membantu dia luahkan. Doktor cakap, okay, sakit apa?
So kita WhatsApp, cik ada masalah apa yang saya boleh bantu. Sis ada masalah apa yang saya boleh bantu. So dia akan cakap masalah sekian. So kita pun akan reply lah, oh dah lama ke ni? Oh dah lama sejak macam ni. Oh doktor cakap apa? Kita pakailah nama doktor. Sebab kita apa tau, kita sedang mencungkil, kita tengah mencari reason betul ke dia sesuai pakai produk kita. Sebab apa, ingat niat kita tadi apa? Niat kita nak bantu dia selesaikan masalah dia. So kalau kita tahu kita jual produk minyak angin, tapi bila dia cakap rupanya masalah dia sakit apa, mungkin ada masalah dia sakit kaki lah contoh. Sakit kaki macam gout macam tu kan. Kita nak tahu masalah dia, kita boleh bantu tak? Kalau dia cakap, oh saya ada masalah gout ni, sakit kaki apa semua ni, so kita janganlah push juga, tak apa cik beli dulu. Mungkin tak boleh berkesan, tapi cik pakai dulu. Jangan macam tu. Kita sebagai usahawan kan, businessman, please jujur. Kita buat orang hari ni, one day orang akan buat kita balik. Ataupun mungkin bukan kita, mungkin mak kita terkena, mungkin ayah kita kena. Siapa dekat sini nak mak dia kena tipu? Tak nak kan? So please, bila jadi usahawan, kita jadi usahawan yang jujur. Okay, jadi yang jujur. Kalau kita interview dulu, kalau betul dia perlukan produk kita dan produk kita boleh bantu selesaikan masalah dia, go for it. Cakap, oh boleh cik, insyaAllah saya ada banyak testimoni yang sama masalah macam cik. Kita terus masuk. That's why kena letak galeri dalam phone WhatsApp tu. Dia kan ada, bila korang nak masuk gambar, ada galeri kan. Kalau boleh letak terus siap-siap testimoni. Kalau lagi bagus, testimoni apa? COVID, macam A.O. Walid, kita ada macam-macam. Kita ada COVID, kita ada baby, batuk berkahak, apa lagi, ambil nap. So cari benda yang berkaitan ni. Sebab saya pun dapat banyak soalan daripada customer. Dia cakap, oh anak saya kena ward semalam, dapat nap. Dapat nap pula, kena pakai nap. So kita dah ada. Okey, tak apa cik, saya ada point. Kita kalau ada 10 lah, tekan 10 tu, kita masuk terus. Masuk terus dekat situ, dekat message tu, biar customer kita nampak, oh dia ni memang dah tahu masalah aku ni, dia sangat faham aku punya masalah, so aku sangat nak beli dengan dia. Lebih kurang macam tu lah kan. So sangat bagus kalau kita dapat selesaikan masalah dia. Dan kalau korang dapat selesaikan masalah dia kan, bayangkan perasaan dia akan happy tau. Kita ada customer juga, quite a few, yang anak dia warded, dan in fact ada yang dah jadi agent juga, anak dia warded. So dia beli satu, lepas tu lama tu dia stop pakai. Dia stop pakai sekejap je, seminggu macam tu, dia terus kena warded juga. Esoknya terus abang tu terus cari saya, Snul, saya nak beli jugalah ni produk ni. Dia sanggup datang daripada jauh sebab nak beli. Post tak boleh, tak sempat lah, anak dah masuk ward. Kalau doktor cakap kalau masih tak berubah, dia akan tahan lagi seminggu macam tu lah, sebab anak dia dah banyak kes. So dia terus pakai, dia terus beli, dan dia bawa ke anak dia. Dia terus pergi hospital balik lepas beli tu. Dia pakai ke anak dia. Alhamdulillah, sehari lepas tu dia punya kahak dia, budak kahak dia dah hilang. So benda ni kita macam wow, Alhamdulillah, aku ada produk yang boleh bantu orang. Ada produk yang boleh bantu orang lain. So that's why, kalau korang nak tahu, that's why saya dan Sal kita pakai A.O. Walid. Kenapa kita pakai tu? Itulah punca dia. Anak batuk berkahak dan sesama. Dan kita orang tahu benda tu berkesan sebab kita dah pakai. Sebab tu talk with experience, walk the talk the walk. Macam tu lah. Kita dah buat, dah pakai, dah lalui. InsyaAllah kita cuba bantu orang yang ada masalah yang sama kan. Itu kalau nak tahu, inilah A.O. Walid. A.O. Walid yang kita pakai. Alhamdulillah masih konsisten sampai sekarang. Akil pun masih pakai, sebab Akil masih kecil lagi. So kita terus pakai kat dia. Yang dah besar-besar ni, diorang dah tak ada dah masalah-masalah yang besar-besar. So that's why kita okey lah, tak apalah. Tapi bila sakit ke apa ke, benda first dia cari A.O. Itulah Akil, A.O. kan. So itu saja 3 tips yang saya share tu untuk pastikan korang boleh close WhatsApp. Saya faham nak buat bisnes sekarang mencabar kan, ramai orang buat bisnes juga. So kita ada ramai pesaing, tapi jangan risau. Rezeki Allah tu luas, wealth is abundance kan. Jangan risau, as long as kita berusaha, Allah dah janji dah. Bukan manusia janji, bukan orang hebat-hebat janji, tak janji. Allah yang janji rezeki tu akan ada. Tak kisah berapa ramai pesaing pun, asalkan kita berusaha, kita doa pada dia. Kalau boleh buatlah solat tahajud dan solat duha, InsyaAllah Allah murahkan rezeki. Macam mana Siti Sarah selalu bagi tahu surah Al-Waqi'ah apa semua tu, yes, benda tu berkesan. Siapa yang dah buat, korang tahulah.
Siapa yang belum buat, korang try dulu. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang follow, yang like and share. Saya ucapkan maju jaya. Kepada korang yang buat bisnes, semoga lepas ni boleh close sale WhatsApp dengan lebih mudah. Dan kalau korang ada team, please share dengan team masing-masing. So kepada fighters, warriors, please gunakan benda ni untuk bantu korang punya bisnes, kan? Dan sebab saya dan Sal, kita orang dalam misi untuk capai 100 orang usahawan yang nak capai 10k sebulan. Siapa nak 10k sebulan ni? InsyaAllah korang start dengan 10k dulu. Dapat 10k, lepas tu lebih mudah. So target 10k dulu. Kita nak bantu. Yang nak sahaja, yang serius, boleh contact kita orang. Boleh PM, DM, nanti saya letakkan link. Sebab kita nak bantu. Allah Akbar. Okay, sebab kita nak bantu korang ubah keadaan hidup keluarga. Mungkin ada yang kesepitan, kan, stres. Mungkin ada yang pakcik, saya terdengar tau, pakcik dia, bukan pakcik, ayah dia terpaksa bawa Grab. Terpaksa bawa Grab, kena baling sup panas lagi, dah tua-tua ni, sanggup tak pergi makan malam, untuk bawa Grab. Thank you Fatihah Romzi, terbaik. So bila kita dengar kes-kes macam ni, cerita-cerita macam ni, kita rasa macam sebenarnya bukan tanggungjawab saya juga tau, tanggungjawab kita semua, untuk sama-sama give apa yang kita boleh pada society, pada masyarakat. Sebab dia orang perlukan benda tu sekarang. Ramai yang teruji, yang nak buat bisnes, tak pernah buat bisnes, mungkin dah umur 60 tahun, 40 tahun, tapi tiba-tiba dibuang kerja, tak pernah buat bisnes. So dia orang perlukan knowledge bisnes, perlu bantuan. Yes, Fazil Syafiq nak 10k sebulan, boleh, amin. Tapi saya tahu Fazil Syafiq dah lebih dah ni. Jangan tipu. Ni kalau saya nak beritahu, kalau siapa nak kewe, nak produk kewe, boleh cari Tuan Fazil Syafiq. Boleh pergi dekat dia punya Facebook, dia PM. Servis memang power. Yes, Munirah Rahmat, thank you so much. InsyaAllah, jom kita ubah hidup keluarga kita. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Minta maaf kalau ada salah bahasa, terkasar kata. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Yes, buat sampai jadi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam kejayaan. SK Magic. Yes, SK Magic, kan. Bro Syafiq, SK Magic. Okay, selamat bermagic. Selamat bermagic-magic. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.